إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. Dan Fir'aun pula berkata, hai Haman, binasalah untukku, binakanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi. Semoga aku sampai ke jalan-jalan yang aku hendak menujunya, iaitu ke pintu-pintu langit, supaya aku dapat melihat Tuhan Musa. Dan sesungguhnya aku percaya Musa itu seorang pendusta. Demikianlah diperhiaskan oleh syaitan kepada Fir'aun akan perbuatan yang buruk itu untuk dipandang baik, serta ia dihalangi dari jalan yang benar, dan tipu daya Fir'aun itu tidak membawanya melainkan ke dalam kerugian dan kebinasaan. Qala la in ittakhazta ilahan ghairi la aj'alannaka minal masjunin. Qala Fir'aun, demi sesungguhnya jika engkau menyembah Tuhan yang lain daripadaku, kata Fir'aun, sudah tentu aku akan menjadikan engkau dari orang-orang yang dipenjara. Tak sembah aku, maknanya aku penjara. Cari Tuhan lain daripada aku. Sebab apa? Dia telah ditipu oleh syaitan. Perbuatan tidak eloknya, jahatnya dipandang baik. Itu dia antara tipuan-tipuan syaitan yang telah termakan oleh Fir'aun. Maka dia membuat ugutan, barang siapa yang tidak mengikutnya, yang tidak menyembahnya atau menyembah yang lain daripada dia, ya, maka dia akan kenakan tindakan. Apa tindakan dia? Dia akan dipenjarakan. Qala Allah Ta'ala wa laqad atayna Musal kitaba min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula. Min ba'di ma ahlakna al-qurun al-ula basaira lin-nasi wa hudan wa rahmatan la'allahum yatadhakkarun. Dan demi sesungguhnya kami berikan kepada Nabi Musa itu kitab Taurat sudah kami binasakan kaum-kaum yang telah lalu. Itu untuk membuka hati dan menjadi hidayat petunjuk, untuk membawa rahmat. Semoga mereka beringat. Tafsirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat tersebut di atas bahawasanya Dia telah menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa
alaihi salam. Nabi Musa diberikan kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sesudah dia membinasakan Firaun, sesudah Allah Ta'ala membinasakan Firaun dan kaumnya, pengikut-pengikut dia, penyokong dia, dan membinasakan generasi yang terdahulu yang menentang para rasul-rasul alaihi wassalatu wassalam dan juga para nabi alaihi wassalatu wassalam. Untuk apa? Menjadi peringatan bagi orang-orang yang sesat dan menjadi rahmat dan petunjuk bagi orang-orang yang sentiasa mengingatinya. Jadi peristiwa Allah Ta'ala membinasakan kaum-kaum yang engkar, termasuk di sini Firaun, adalah dua perkara. Ya, yang pertama membawa rahmat kepada orang beriman, dan keduanya memberikan peringatan kepada kaum-kaum yang kufur. Jadi ayat ini juga menerangkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menurunkan azab ke atas sesuatu umat melainkan setelah diberikan kitab. Dan di sini Nabi Musa alaihissalam diberikan Taurat. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Jarir bahawa Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dia berkata, sesudah diturunkan Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Allah Ta'ala tidak menurunkan azab dari langit atau dari bumi atas satu kaum, melainkan penduduk desa yang Allah Ta'ala jadikan mereka kera-kera. Dan peristiwanya terjadi sesudah Nabi Musa alaihissalam. Kunu kiradatan khasi. Jadi kera, tapi kera itu tidaklah berkembang biak. Ya. Dia kan lepas tu dia mati, bergelimpangan dia mati. Ada pula manusia asal daripada beruk ke lah. Ke ni tidak berkembang biak, dia mati. Allah Ta'ala tukar mereka tadi menjadi binatang, haiwan, sebagai penghinaan, kedegilan mereka daripada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Allah Ta'ala, wa ma kunta bijanibil urbi in qadayna ila Musa al-amra wa ma kunta minal syahidin walakinna ansha'na qurunan fatatawala alaihimul umur wa ma kunta sawiyan fi ahli al-madyana tatlu alaihim ayatina walakinna kunna mursilin wa ma kunta bijanibit turi iznadaina walakin rahmatan min rabbika litunzira qauman ma atahum min nazirin min qablik la'allahum yatadhakkarun walaula an tusibahum musibatun bima qaddamat aydihim fayaqulu rabbana laula arsalta ilaina rasula fanattabi'a ayatika wa nakuna minal mu'minin. Dan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada di sebelah barat, yakni tempat Nabi Musa menerima wahyu, jika kami sempurnakan penyerahan kitab Taurat kepadanya. Dan kau juga tidak termasuk dalam golongan yang menyaksikan peristiwa itu. Akan tetapi engkau hanya mengetahui
kisah itu dengan jalan kami memberi wahyu kepada kenabian kepadamu. Disebabkan kami telah mengadakan beberapa umat dari zaman Nabi Musa hinggalah ke zaman Nuh. Sampailah berlanjutanlah masa yang mereka lalu. Setelah ucar kacirlah agama yang mereka anuti, dan engkau pula tidak pernah tinggal bersama-sama penduduk negeri Madian, membaca dan mempelajari daripada mereka ayat-ayat keterangan kami, iaitu tentang hal Nabi Musa AS di sana. Tetapi kamilah yang mengutusmu menjadi rasul dan memberi wahyu kepadamu mengenai hal itu. Dan engkau juga tidak berada dekat dengan gunung Tursaina ketika kami menyeru Nabi Musa AS memberi wahyu kepadanya dahulu. Tetapi diturunkan rahmat, iaitu Al-Quran daripada Tuhan. Maksud rahmat ialah Al-Quran, dan menerangkan kisah itu supaya engkau memberi amaran kepada kaum yang telah lama tidak didatangi sebarang rasul pemberi amaran sebelumnya. Semoga mereka beroleh pengajaran serta insaf mematuhinya. Dan kalau tidaklah, orang-orang musyrik itu akan berkata semasa mereka ditimpa bala bencana disebabkan perbuatan kufur dan maksiat yang mereka lakukan, iaitulah, wahai Tuhan kami, mengapa engkau tidak mengutuskan kepada kami seorang rasul supaya kami dapat menurut ayat-ayat keterangan yang dibawanya makna, dan supaya kami menjadi dari orang-orang yang beriman. Tentulah engkau, wahai Muhammad SAW, tidak diutuskan pada mereka, bahkan mereka terus menyeksa mereka itu. Bahkan kami terus menyeksa mereka itu. Semua hikmat-hikmat ilahi. Keterangan di sini tafsirnya, Allah SWT menerangkan bahawa salah satu bukti bagi kebenaran risalah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah bahawa baginda SAW dapat menceritakan hal-hal yang gaib, iaitulah sama ada benda yang telah terdahulu atau akan datang, dan membawa kisah umat-umat yang terdahulu. Padahal baginda SAW tidak pernah maknanya meninggalkan jazirah Arab yang menyaksikan dengan mata kepala apa yang baginda ceritakan. Jadi Rasulullah SAW telah menceritakan benda yang telah terdahulu dengan keadaan Nabi SAW dipelihara Allah Ta'ala, tidak pernah bercampur dengan orang-orang sezaman dia dari kalangan pemuda dan sebagainya. Jadi maklumat-maklumat itu memang tidak ada secara zahir. Bahkan terang itu semata-mata pengkhabaran wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu satu. Atau Nabi ada berkawan ke bersama-sama dengan ahli kitab, dapat maklumat-maklumat, tak ada. Ini maknanya jelas bahawasanya baginda menerima wahyu terus dari Allah Ta'ala. Kemudian baginda SAW seorang yang ummi, tidak menulis dan membaca. Ya, dia tidak menulis dan tidak membaca. Ini satu daripada menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahawasanya kita mengambil ilmu dengan sebab perantaraan pembacaan dan penulisan. Ya, pembacaan, penulisan. Adapun baginda SAW tidak begitu. Dia mengambil terus direct dari Allah Ta'ala, ya, melalui wahyu yang disampaikan. Khabaran wahyu daripada Allah SWT dibawa oleh insan yang mulia, malaikah, Jibril alaihissalam. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, itu pun ada gambar mereka dulu.
Nabi buat kitab sendiri, reka kitab macam-macam. Satu buku orientalis, ditulis penulisan dia tu yang beracun di ujung dia. Kalau kita baca buku itu di awal tu dia puji Rasulullah SAW ni sehebat-hebat. Sehingga dia kata kalau sekarang ni adalah Muhammad, kata kalau Rasulullah SAW ni ada, habis orang semua beriman dia. Maksud dia apa di ujung ni? Maksudnya Nabi ni terlampau cerdik, jadi agama ni adalah daripada Nabi. Dia makan situ. Seolah-olah agama ni rekaan Rasulullah SAW. Itu jahat ni dia. Dia cangkuk ujung. Kalau kita baca awal, dia puji melangit. Lepas tu di ujung dia pusing dalam penulisan. Jadi di sini Allah SWT menjadikan satu kelainan kepada baginda SAW. Ialah tidak mengambil ilmu dari segi pembacaan dan penulisan, bahkan diterus daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi terelaklah daripada tuduhan bahawa kitab Al-Quran ditulis dengan tangan baginda sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang difitnahkan begitu makna. Dan tidaklah engkau wahai Muhammad SAW berada di sebelah barat lembah maknanya suci di Suwa ketika kami menyampaikan perintah kepada Nabi Musa alaihissalam, dan tidak pula engkau termasuk orang-orang yang menyaksikan peristiwa itu. Dan jika engkau tidak berada, dan juga engkau tidak berada dekat Gunung Tur Sain, ketika kami, dan juga situ apa jika? Dan apa? Dan juga ke apa? Kitab apa bawa sama nak kitab? Dan jika? Jika tak ada jawab sini. Di atas tu. Maksudnya Rasulullah SAW dia tak pernah maknanya berada menyaksikan peristiwa dulu, dan juga atau atas itu, dan juga tidak berada di Gunung Tur Sainah menyaksikan ketika kami menyeru Nabi Musa AS dan bercakap dengan dia, dan tidak juga betul juga. Kalau jika insyartiyah dan bisa dijawab, dia tak ada sini. Yang bawah ni betul. Dan juga dan pula maknanya sama juga macam atas tu. Aidan. Di mana engkau tinggal bersama penduduk Madian, tak ada juga. Dapat maklumat-maklumat di sana yang boleh diceritakan kepada umat dia di Mekah, tak. Di Madian tak pernah kita Sainah pun tak pergi. Membaca ayat-ayat kami, kemudian mereka tetapi kami beri tahu, dia mendapat pencerahan dan pendedahan itu semua kepadamu sebagai rahmat daripada Tuhan, supaya kau memberikan peringatan kepada kaum Quraisy yang tidak pernah mereka didatangi seorang rasul pemberi peringatan. Jadi persenggangan daripada Nabi Isa alaihissalam dengan kebangkitan Rasulullah SAW itu jarak jauh. Jadi dia beritahu, beri peringatan balik kisah-kisah yang terdahulu yang telah disampaikan daripada Allah Ta'ala melalui wahyu yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Di manusia ni kalau penyakit dalam dia habis. Kalau ada inat, dia bagi keras kepala, bawalah hujahnya nam, dia tak akai. Dia tak akai, itu jenis inat. Kalau dia tak tahu, senang. Orang tak tahu boleh diajar, boleh dididik. Tapi kalau keras kepala, tak boleh. Kita kata tak tahu, dia tahu pun jadi keras kepala, habis. Ahli kitab, surah Baqarah sebutkan, ya ahlal kitab, kan dia tak tahu. Maknanya kitab ada kat dia, tapi oleh kerana dalam dia rosak, tamakkan kuasa, pangkat dan keras kepala macam-macam, akhirnya dia tak beriman dengan Rasul yang sangat hebat yang dia dah ketahui sebelum.
telah dikhabarkan dalam kitab mereka, Nabi penutup akhir zaman, sehingga ada lebih kurang 10 orang anak mereka yang dinamakan dengan nama Nabi akhir zaman. Harap-harap anak dia dijadikan Rasul. Begitu hebat punya keyakinan. Ya, sehingga anak dia boleh beri nama. Orang Bani Israel ni kerja. Tapi bila tidak begitu daripada Arab Quraisy, dah dia pusing. Dia tak boleh terima itu. Akhirnya dia buat hal macam-macam. Maka banyak teguran-teguran dalam surah Baqarah, khususnya tentang ahli kitab. Mereka dah tahu, dah jelas, sengaja mereka tu degil. Sebab tu perlunya kita ni membersihkan batin hati kita. Bila dia bersih, dia mudah menerima hidayah, petunjuk daripada Ta'ala. Dan Allah SWT berfirman dalam ayat yang lain, وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Sedangkan engkau tidak ada bersama-sama mereka. Ini kisah Nabi Maryam AS. Ya, ketika mereka mencampakkan kalam masing-masing untuk mengundi. Ini kau undi pilihan raya ini. Nak undi siapa nak piara Maryam. Campakkan kalam siapa timbul dia piara dah. Dapat kepada Nabi Zakaria alaihissalam. Siapakah di antara mereka yang akan memelihara Maryam? Mana Nabi tahu cerita tu? Nabi khabarkan dalam Quran yang cerita kan. Mana tahu? Nabi pun tak pernah ada zaman tu. Dan engkau juga wahai Muhammad SAW tidak ada bersama-sama mereka ketika mereka berkelahi tentang perkara menjaga dan memelihara Maryam. Tapi kenapa boleh diceritakan dengan tepat? Itu adalah perkhabaran daripada Ta'ala yang menandakan, membuatkan lagi bahawa Nabi SAW adalah mendapat maklumat secara wahyu yang menandakan ini adalah Rasul yang diutus oleh Allah Ta'ala. Bahkan ia penutup segala Rasul, dan dia juga Sayyidul Mursalin, penghulu segala Nabi dan Rasul alaihi wassalam. Dan satu lagi Allah menyebut, wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkurun. Surah Yusuf. Sedangkan mereka tidak ada bersama-sama mereka. Sedangkan engkau wa ma kunta, dan tidak adalah engkau ladaihim di sisi mereka. Bersama-sama mereka sekata mengambil keputusan hendak membuang Yusuf ke dalam perigi. Iz ajma'u, jika mereka sepakat tentang urusan dia apa? Nak mencempakkan Nabi Yusuf dalam telaga. Macam mana Nabi cerita benda tu dalam Quran kan? Semua benda perkhabaran yang telah lalu tu semua sebenarnya menggambarkan betapa terang dan jelasnya hujah dalil Nabi SAW ialah Rasul, pilihan atas pilihan atas pilihan Ta'ala, Sayyidul Mursalin. Maka Rasulullah SAW kalau ada ceritakan kemuliaannya tidak terperi, terlampau hebat. Dan semasa mereka menjalankan rancangan jahat terhadap Nabi Yusuf AS untuk membinasakannya, rancang, cempak, ada mereka nak bunuh, macam-macam cerita dalam itu semua didedahkan oleh Quran. Mana Nabi tahu? Rasulullah SAW tak ada masa itu lagi. Itu menandakan bahawasanya perkhabaran itu wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan jelas. Kemudian dalam maksud satu ayat di sini didatangkan, dan kami mengutuskan wahai Muhammad SAW kepada mereka agar mereka tidak mempunyai alasan apabila kelak mereka ditimpa azab kerana kekafiran mereka. Dia nak buat alasan apa lagi? Tak ada alasan. Maknanya tak nak balas mereka dengan azab, mereka tidak boleh berdalih. Dengan sebab keterangan semua telah diberikan dengan terang lagi bersuluh mana. Dan Allah Ta'ala antaqulu innama unzilal kitab ala ta'ifatain ila akhir ayat. Sadaqallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala. Qala Abu Ja'far An-Nahas.
Berkata Abu Ja'far An-Nahas menceritakan dari sebagian ulama bahawa dia mengatakan apabila seorang melaknat sesuatu yang tidak berhak mendapat laknat, hendaklah segera mengucapkan, ya, kecuali apabila dia tidak berhak menerimanya. Kemudian bagi seorang yang menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar, boleh mengatakan kepada orang yang diajaknya bicara dalam masalah tersebut, seperti, ya, celakalah engkau, kata, atau hai orang yang lemah, atau hai orang yang tidak tahu diri, atau hai orang yang berbuat zalim kepada diri sendiri, atau yang semakna dengannya, asalkan tidak sampai keterusan menjadi dusta atau lafaz yang diucapkan secara jelas atau perumpamaan atau berisyarat tersebut tidak menjadi satu tuduhan. Apa yang boleh dilakukan bila tujuannya hanyalah untuk memberikan pelajaran, dan hendaklah maknanya perkataan tersebut dapat menghunjam ke dalam hati. Maknanya percakapan tu dapat terjun ke dalam batin hati seseorang tu dengan baik, supaya mereka mendapat petunjuk. Kemudian kata Imam Nawawi, kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW melihat seorang mengiring seekor unta kecil. Mengiring seekor unta kecil. Kemudian baginda sampai bersabda kepadanya, naikilah. Dia mengatakan, ini unta kecil. Baginda sampai bersabda lagi, naiklah. Dia jawab, ini unta kecil. Degil ni. Baginda bersabda, celakalah engkau, naiklah, Nabi kata. Wahai hak, berat kerja. Waktu naik-naik dah kan, degil lah ni. Sebab kita dengar Rasulullah SAW, jangan ada sedikit pembangkangan. Apa saja Rasulullah buat. Ya. Sebab Rasulullah bercakap pun dengan apa? Wahyu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan kami riwayatkan di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dia berkata, ketika kami ada bersama Rasulullah SAW dan baginda sedang membagi harta rampasan perang, harta ghanimah, datanglah kepada baginda iaitulah Zul Khuwaisirah. Nama dia Zul Khuwaisirah, seorang kabilah Bani Tamim. Daripada kabilah Bani Tamim, dia berkata, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbuat adillah engkau, dia kata. Maksud dia apa tu? Dia rasa tak adil pembahagian Nabi. Berbuat adillah. Apa jawab Rasulullah SAW? Wailak. Wa man ya'dilu iza lam a'dil. Ya, wa man ya'dilu iza lam a'dil. Celaka engkau ni gitu. Wailak, celaka engkau. Siapa yang boleh jadi adil apabila aku tidak berbuat adil? Mana ada manusia lebih adil daripada Rasulullah SAW. Nak tamat dalam satu peperangan, Rasulullah membagikan unta tu, golongan Mekah agak dapat banyak. Jadi daripada golongan Madinah ada bunyi, macam tak sama je kan. Rasulullah sebut, mereka balik bersama kambing-kambing, kamu balik bersama Rasul. Mana kamu nak? Oh tu boleh terperanjat dia. Walaupun zahir ni mereka dapat dibagikan lebih kan, dibalik tadi ke Mekah ramai banyak, dibawa balik kambing kan. Yang buat Nabi ni kurang. Jadi bila mereka macam nak rasa komen tak sama bagi tu, Rasulullah kata mereka balik bersama kambing, kau balik bersama Rasul, mana kau nak?
Anak kambing. Tunggu dia senyap. Kau balik bersama Rasul. Kau dah nak balik, lepas tu bawa kambing. Kau bersama Rasulullah SAW. Afdalul makhlukat, makhluk paling hebat. Itu dah senyap. Jadi kami meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang yang berkhutbah di hadapan Rasulullah SAW dengan mengatakan, siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat petunjuk. Dan siapa bermaksiat kepada keduanya, maka dia telah sesat. Rasulullah SAW pun bersabda, bi'sal khatibu anta, kul wa man ya'sillah wa rasulah. Artinya apa? Seburuk-buruk khatib adalah engkau. Ucapkanlah, dan siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Kat mana tu yang tak nampak tak kena? Sebut dengan apa? Kedua. Siapa yang bermaksiat kepada kedua-duanya. Dia nak zahir tentang wa man ya'sillah wa rasul. Sebut. Siapa yang deraka kepada Allah dan Rasul. Sebutlah jelas. Kadang-kadang kita ni apa? Beradab tu kena jaga. Adab dengan Rasul lebih besar. Kemudian adab dengan para ahli bait Rasulullah SAW, dan beradab dengan para sahabat tabi'in. Itu kena adab dengan guru para ulama. Dan satu lagi kata Imam An-Nawawi radhiyallahu an, meriwayatkan di dalam Sahih Muslim dari pesanan Jabir bin Abdullah jangan bahawa seorang hamba milik Hatib radhiyallahu datang kepada Rasulullah SAW mengadu tentang Hatib. Dia berkata, ya Rasulullah SAW, Hatib nanti pasti masuk neraka. Wah, marah. Itu kadang-kadang begitu kan orang Melayu. Mesti ni dia marah sangat, dia sendiri hukum. Kau neraka tempat kau besok. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, kazabtah, bohongmu, dia kata. Kazabtah la yadkhuluha fa innahu syahida badran wal Hudaybiyah. Engkau telah berdusta, Nabi kata. Dia marah-marah sangat, neraka tempat dia. Bohong kau, Rasulullah kata, kazabtah, kau dusta. Dia tidak akan pernah masuk neraka. Fa innahu, dia tak la yadkhuluha, tidak masuk dia akan nar, dia tak akan masuk neraka, kata Nabi SAW. Dia telah ikut dalam peperangan Badar, dan menyaksikan perjanjian Hudaybiyah. Dan kerana ahli Badar ni semua apa? Dapat bintang besar. Orang dapat keampunan secara menyeluruh. If'alu ma syi'tum, buatlah apa yang kamu nak buat, Nabi kata. Kamu akan dapat, sentiasa mendapat keampunan daripada Allah Ta'ala. Itu makna bintang besar yang diberi kata Allah pada ahli Badar. Tiba-tiba kau kata dia begini-gini, kau ni bohong, kata Nabi. Manusia begitu lah tuan-tuan ni. Dia nak menekan orang macam-macam dereka pun ada. Sebab tu bila kalam manusia tu kena ihtimal. Al-kalam mahtamal as-sidqa awil kazib. Tiap-tiap kalam dia boleh ihtimal sama ada betul atau salah. Kecuali Quran dengan hadis Nabi SAW sahaja. Yang lain semua kena tengok balik. Kemudian kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim tentang perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada putranya, putra Abdul Rahman, ketika dia tidak mendapatinya menjamu makan malam kepada tetamunya. Dia kata, ya besar, hei orang jahat ini. Maksud dia apa tu, dia marah lah. Hadis ini telah dijelaskan dalam perbahasan yang telah lebih awal lagi. Maksudnya ada ketiga-ketiga boleh digunakan lafaz untuk apa? Memberi peringatan dan pendidikan. Kemudian kata Imam An-Nawawi, wallahu a'lam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Inna khaira kullahu biyadi wa anta bina ra'ufur rahim. Allah